kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, kita sambung ayat kita tuan-tuan. Ya, daripada awal semula. Qulna maknanya kami itu iaitu Allah telah berkata. Berkata kepada siapa? Adam dan Hawa. Ihbitu, turunlah oleh kamu semua. Kamu semua tu Adam, Hawa dan segala keturunannya. Minha, daripadanya. Nya tu ialah al-jannah, iaitu syurga. Ya, jami'an, kesemuanya, dalam keadaan kesemuanya, satu pun tak boleh tinggal. Ya, masa tu dia belum beranak lagi lah. Ya, fa, maka, in, jika. Ini ada dua perkataan. In digabungkan dengan ma, diidghamkan in dengan ma, jadi imma, jika sungguh. Ya, ya'tiyanna, akan datang atau benar-benar akan datang, kum, kepada kamu, minni, daripada aku. Aku tu siapa? Allah. Hudan, petunjuk. Ayat ni berbelit-belit sikit ya. Nampak berbelit-belit tak? Nampak? Okey, ustaz pun terbelit ya. Maka jika sungguh datang kepada kamu daripada aku, iaitu daripada Allah, petunjuk. Atau jika benar-benar petunjuk datang kepada kamu semua, wahai manusia, daripada aku, maka ayat tu masih tergantung. Tarik nafas pula di sini. Kemudian dia ada ayat jawab dan syarat pula. Fa, maka, man, siapa yang, tabi'a, dia telah mengikut. Okey, yang ni kita nak jelaskan tadi, iaitu perkataan huda. Apa makna huda? Petunjuk. Huda ini tidak ada alif lam dan tanwin. Sepatutnya al-huda ataupun hudan. Ya, hudan ni macam ni, dia memang macam tu je baris dia. Kalau bagi depan bunyinya huda, kalau bagi bawah huda, bagi atas pun huda. Bukan dikira pada dal tu, pada ya, dia tidak ada baris. Ya, okey. Kalau disandarkan perkataan petunjuk kepada dia, akan jadi huda, hudahu. Sebutan dia hudahu. Boleh? Tetapi petunjuk ni hanya boleh dinisbahkan kepada Allah je ya. Untuk exercise kita nak cuba jalankan dhamir apa ni? Muttasil, dhamir melekat. Diagram warna pink. Okey, cuba tuan-tuan. Ada lagi diagram warna pink tak? Ada, alhamdulillah. Masih tak hilang. Itu pun bagus dah tu. Okey, macam mana kita nak sebut petunjuknya? Huda, hudahu. Petunjuk mereka berdua, petunjuk mereka, petunjuk dia perempuan, dia berdua, mereka semua, petunjuk engkau, hudaka. Itu sesuai nak dikata nisbah pada Allah. Engkau tu Allah, petunjuk engkau ya Allah. Kalau petunjuknya iaitu Allah. Yang lain tu tak sesuai. Hudahu sesuai, hudaka sesuai. Petunjuk mereka berdua, petunjuk kamu semua, hudakum. Petunjuk engkau perempuan, kau berdua, petunjuk kamu semua perempuan, petunjukku, huda. Inilah dia huda ya.
Mana dia? Huda dicampur dengan aku, dia tak jadi hudai. Ya, dia jadi huda ya. Macam kita sebut perkataan dekat kata mahya. Apa makna mahya? Kehidupan. Kehidupan mahya. Kalau kehidupan dia mahya. Kalau kehidupan dia perempuan mahya ha. Apa ni petunjuk pula. Kehidupan engkau lelaki mahya ka. Kehidupan kau perempuan mahyaki. Kehidupan aku mahyaya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Dia pendek ya. Bila dia cantumkan dengan ya, dia akan jadi bagi atas. Bukan mahyai. Mahyaya, hudaya. Boleh tuan-tuan? Okey. Kalau kita nak sebut petunjuk, siapa yang telah mengikut petunjuk, dia akan jadi huda. Huda. Ya. Panjang ke pendek? Pendek. Sebab ya makna aku. Ya, petunjuk. Siapa yang telah mengikut petunjukku. Aku tu siapa? Allah. Ayat tu jadi ayat apa tu? Kalau kita kurung pada sini, dia masih tergantung siapa yang dia telah mengikut petunjukku. Masih lagi tak lengkap. Ini dah tergantung, ni tergantung pula. Kena saya padam sebab tak muat dah. Okey, man tabi'a hudaya. Maka ini adalah haraf jawab kepada yang atas ni. Maka selepas ni hudaya fa. Ini juga haraf jawab. Tapi dia jawab kepada yang ini. Dia jawab kepada ini. Okey? Apa perkataan selepas fa? La. Apa makna la? Tidak. Haraf apa tu? Nafi. Menafikan. La khaufun maknanya tidak ada ketakutan. Tidak ada ketakutan. Apa perkataan selepas dia? Alaihim. Ada dua perkataan. Pertama ala. Apa makna ala? Atas. Perkataan kedua him. Apa makna alaihim? Atas mereka. Siapa yang mengikut petunjukku, maka tiada ketakutan ke atas mereka minal azab fil akhirah, kata tafsir. Tak ada ketakutan ya ke atas mereka daripada azab Allah di hari akhirat nanti. Apa perkataan selepas dia? Wa maknanya dan. Haraf al-haf. Apa perkataan selepas dia? La maknanya tidak. Haraf nafi. Nafi, menafikan. Kan? Tidak. Apa perkataan selepas dia? Hum makna apa? Mereka. Walahum maknanya tidaklah mereka. Apa perkataan yang selepasnya? Yahzanuna. Fi'il apa tuan-tuan? Yah mudhari. Pangkal dia. Okey, cuba buka fi'il mudhari. Kalau huwa akan bunyi huwa yahzanu. Dia berasa sedih. Okey, cuba jalankan. Huwa yahzanu. Huma. Hum yahzanuna. Ma makna yahzanuna? Mereka bersedih. Walahum yahzanuna. Dan tidaklah mereka bersedih. Mana tidak bersedih apa yang telah berlaku di dunia, sebab dia sudah mengikut petunjuk Allah Ta'ala. Okey, mari kita terjemahkan daripada sini tuan-tuan. Ini ayat ni tergantung. Maka dia dilengkapkan oleh satu ayat yang ni, iaitu ayat yang tergantung dan ayat pelengkapnya. Sampai di sini kita kata dia melengkapi ayat yang tergantung di sini, ya. Okey. Cuba terjemahkan. Fa maka in
Ini bukan apa yang sungguh. Sebab dia kalau tak nak terjemah pun tak apa, sebab dia ziyadah. Tetapi dia menunjukkan makna taukid. Nak terjemah taukid. Maka jika sungguh ya'tiyanna, benar-benar datang. Dia tak boleh sebut sebab yang datang tu ialah ni. Sudah. Jika benar-benar datang kepada kepada kamu. Kenapa terjemah kepada tu? Maf'ulun bih. Dia, jika benar-benar datang kepada kamu, minni, hudan, petunjuk. Petunjuk di sini wahwa kitabullah, iaitu kitabullah, iaitu Al-Quran. Jika benar-benar Al-Quran itu datang kepada kamu daripada aku, iaitu daripada Allah. Kalau kita lah, kalau Nabi dulu ikut kitab yang Allah turun pada mereka lah, maka ayat ni di sini tergantung. Lepas tu Allah menyatakan jawab dia dengan satu ayat yang tergantung dan dilengkapkan di sini. Faman, siapa yang tabi'an, dia telah mengikut hudaya, petunjukku. Maknanya siapa yang menerima petunjukku dan beramal dengannya. Fala, tiada, khaufun, ketakutan, alaihim, atas mereka. Tak ada ketakutan ke atas mereka atau kepada mereka di hari akhirat nanti. Kata ulama tafsir lah, tak perlu takut apa-apa di hari akhirat nanti. Walahum yahzanuna, bersedih, dan mereka tu tak bersedih atas apa yang berlaku di dunia. Biasa yang sedih kalau benda yang tak elok berlaku, tetapi dia telah mengikut petunjuk Allah Ta'ala. Itulah yang Allah bagi tahu. Selepas turun tu, kalau datang, jika sekiranya benar datang kepada kamu petunjuk, makna semua nabi-nabi didatangkan oleh Allah Ta'ala dengan ajaran dan kitab masing-masing. Maka siapa yang ikut petunjukku, kata Allah Ta'ala, maka tidak ada ketakutan ke atas mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak perlu bersedih, tidak ada kesedihan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ada kekeliruan? Tak ada. Saya tanya, saya jawab lah. Sedap hati sikit. Kalau ada soalan, tanya nah. Ada berat ke sikit hari ni? Berat sikit pada ni je tuan-tuan. Ni. Ni. Ini pelajaran baru yang saya belum ajar, ialah apa ni? Yang kat sini, iaitu nun taukid. Apabila disambungkan dengan fi'il mudhari. Senang saja tuan-tuan, rujuklah buku tu. Sebut banyak kali, dia jadi. Muka surat berapa tadi tu? 160 taukid. Okey, tuan-tuan selalu sebut. Kalau yang suruh, yang suranna. Kalau yang surah ni akan jadi yang suran ni. Kalau yang suruna, yang surunna. Itu permainan tu. Sebenarnya kalau kita tak selalu menyebutnya, kita akan terlupa lah. Semua memang macam tu. Kalau tuan-tuan tak datang kelas sekali pun rasa terlupa kan. Sekali tak datang, apa nak datang ni, ingat lagi ke tak? Orang Negeri Sembilan kata bercinta nak datang. Kena lawan perasaan tu. Rasa orang lain dah ingat. Sebenarnya kita sama-sama tak ingat pun. Okey, ada beberapa pengumuman pertama. Pihak masjid minta kita cuti minggu depan supaya kita dapat ulang kaji. Pihak masjid nak buat apa ya? Musabaqah.
Halaqah. Oh, TV9. Okey, tuan-tuan datanglah. Siapa ustaz datang? Oh, belum diketahui. Yang confirm dia bukan Ustaz Rushdi lah. Okey. Kedua. Pengumuman kedua, kelas kita yang terakhir ialah pada awal Julai, hari Jumaat sebelum puasa. Ya? Awal, ada sebulan lagi lah. Awal Julai, maknanya itu masih kita bersekolah lah. Bersekolah lagi. Berapa bulan tu? Ya? 6 hari bulan 7 kita sekolah lagi tuan-tuan 2013. Ya? Hari Jumaat 5 bulan 7 2003 itu kelas kita yang terakhir. Terakhir sebelum Ramadan dan terakhir pengurusan Al-Furqan. Ya, Ustaz Nasaruddin sudah memerintahkan supaya kelas kita untuk pengurusan Ustaz Nasaruddin tu ditutup sampai situ. Ya. Ya. Susah nak faham ya. Maknanya bagi kelas kita sebenarnya, ni yang kelas yang kita sedang berjalan ni, kelas di bawah pengurusan Al-Furqan Ustaz Nasar. Ya. Jadi Ustaz Nasar dah mengarahkan dia punya pengurusan untuk kelas kita, semua kelas-kelas dia itu ditamatkan pada sebelum sebelum Ramadan. Kerana Ustaz Nasaruddin dia akan dia akan membuka kelas-kelas baru. Ya? Cumanya saya lepas raya tu. Itu bergantung pada kita pula. Kita kena urus diri kita sendiri. Belajar sendiri. Tak. Kita kena urus diri kita sendiri dengan saya lah. Ya. Cumanya saya nak mungkin kita ada masa 1 bulan lagi nak fikir. Sama ada kita tutup, kita cari ustaz baru yang Johor lagi senang, dapat 2-3 kali belajar ke. Ya. Jangan bagi pandangan dulu. Saya bagi berfikir 1 bulan. 1 bulan supaya saya ada sikit je sangkut dengan tuan-tuan ni. Sebab saya macam-macam, tapi tak janji pun. Macam ada nak menghabiskan kita punya silibus. Ya. Sebab kita sampai ayat ke berapa. Tapi itu semua tidak muktamad lagi lah. Sebab saya tak ada janji betul. Jadi kita cuba bagi idea lah untuk kita punya kelas selepas Hari Raya, insyaAllah. Jangan bimbang tuan-tuan. Siapa yang nak ada jalan penyelesaian dia. Okey, yang itu yang saya maksudkan nombor 3. Kita kena bagi idea untuk kelas kita selepas Hari Raya. Okey. Sebelum Hari Raya lah. Kau nak tak ada? Sebelum Raya. Sebelum puasa Ustaz. Memanglah. Kita akan terus sekolah ni. Kita akan terus bersekolah sampai 5 bulan 7. 5 bulan 7 kita akan buat keputusan samalah. Ya. Jangan tak datang Kalau tak datang 5 bulan 7, ya. Cuti. Ya, masya-Allah. Tak apa. Kakak telefon kita orang. Yang ketiga, yang keempat. Saya tulis kecil-kecil ni supaya tuan-tuan tak nampak supaya kawan nampak. Tak payah diterobos-terobos. Ini yang kita punya Syekh tu, Syekh apa ni? Muhammad Abdul Sattar
yang menawarkan diri untuk mengajarkan talaki Al-Quran. Siapa yang nak talaki tu, siapa yang ada hajat untuk talaki, angkat tangan. Ramai juga. Sepatutnya bergabung buat kumpulan ni untuk uruskan, tapi dengan pengurusan masjid lah. Sebab saya tak boleh nak urus. Saya datang sekejap ni dah tak jumpa orang dah. Ya, ambil nama bang, siapa-siapa yang nak talaki ni. Ini memang satu peluang besar lah. Satu peluang sebab dia yang tawarkan diri. Kami pergi Mesir pun tak ada syekh yang tawarkan diri. Kami kena cari dan kami kena bayar. Kami punya syekh pergi kat rumah, ya, pergi kat masjid. Ini tak senang nak dapat lah. Orang berkat usaha tuan-tuan ni belajar bahasa Arab, dia tengok kat sini, satu yang dia tawarkan, dia ada masa boleh bagi mungkin sekali seminggu untuk duduk di masjid ni, datang, ya, harap-harap dia panjang umur duduk kat Malaysia sampai boleh khatam dan boleh bagi sanad Al-Quran ke. Dan bila tuan-tuan dapat dia, lebih baiklah sebab dapat sebutan Arab betul, ya. Kalau belajar dengan saya, dapatlah sebutan Negeri Sembilan sikit-sikit. Tak berapa Arab. Kita cubalah orang Melayu ni sebut dengan se-Arab-Arabnya, tapi kadang-kadang terkeluar juga jauh dia Negeri Sembilan. Itu maknanya. Abang boleh Abang nama siapa bang? Tolong bagi dengan nama pada Abang Noor supaya dia boleh urus dengan pihak masjid. Okey. Dan yang kelima ni, siapa ada anak-anak yang nak ke Timur Tengah? Tak ada? Ataupun tuan-tuan sendiri nak ke Timur Tengah? Boleh. Ataupun ada anak-anak kita yang nak mendalami bidang syariah atau usuluddin, ya. Itu ada satu tawaran, bukan tawaran melancong pun. Saya akan buat satu kursus intensif 10 hari, ya, untuk persiapan pelajar-pelajar yang nak bidang syariah usuluddin. Satu kemahiran paling penting supaya dia tak mengagau pergi ke sana, iaitu kemahiran baca kitab. Syarat dia orang dah ada asas bahasa Arab lah. Kalau tak ada asas, tak boleh masuk lah, ya. Minima bahasa Arab SPM ataupun yang setara dengannya. Dia pondok ke, dia pergi mengaji apa, ya. Arab kita ni boleh sekiranya menguasai diagram warna purple. Dah senang ya. Diagram kita kalau nak menyertai purple dan pink, ya. Yang ini apa susahnya, ya. Bila dapat purple dan pink, ya, banyak masalah selesai dalam membariskan kita Arab dicampur dengan warna kuning lah, ya, sipir. Jadi saya akan buat kursus tu pada 12 Julai. Ini Ramadan tuan-tuan, sampai 21 Julai. Ini asalnya dikhususkan kepada anak-anak kita lah. Sebab nanti dia pergi UIA, dia ambil kuliah wahyu, lepas tu profesor suruh rujuk kitab Arab. Macam mana kalau dia tidak ada asas? Jadi kemahiran paling penting bagi saya, sebab saya belajar di sana, ialah kemahiran berdikari sendiri, merujuk kitab sendiri. Sebab kita tidak akan dibantu oleh profesor kita, untuk anak-anak kita. Jadi 3 kemahiran paling asas untuk baca kitab. Yang pertama, dia boleh baris dengan betul ikut kaedah nahwu saraf. Kalau tak, nanti malulah dia, ya, baca lintang pukang. Yang kedua, bahasa orang, sebab kita memang tidak menguasai, kita mesti mahir merujuk kamus, ya. Tuan-tuan dah hampir nak mahir tu, ya. Okey. Tapi bila dia orang pergi ke negara dia luar, ya, lagi penting kamus ni. Dan yang ketiga, kita belajar nahwu saraf ni
supaya kita dapat memaham perkataan atau ayat itu dengan tepat, supaya tak sesat. Ini 3 kemahiran yang diajar pada kursus tersebut, ya. Kalau ada saudara mara boleh bagi tahu, tapi dia kena duduk sana 10 hari lah, ya. Zikir dia ialah itulah sefir lah. tempat dia di pusat latihan Asnaf, pusat latihan Asnaf Huluyam, Selangor. Mungkin minggu depan saya akan bawa iklan tu. Tuan-tuan tak perlu hafal. Tanpa hafalan. Minggu depan saya akan bawakan. Kalau ada anak-anak tuan-tuan tapi kena kuat semangat lah. Ya, bayaran kita akan bagi tahu minggu depan. Minggu sekali lagi, insya-Allah. Minggu sekali lagi saya cubalah. Bayaran nanti kita akan bagi tahu kemudian. Sebab kita duduk, kita kena bayar. Kemudian buka puasa, more dan sahur. Ya. Tapi dia jauhlah lebih murah daripada kelas tuan-tuan ni. InsyaAllah. Okey. Ustaz, ni sekali dia buat khusus sebab tak ada yang dibuat lagi nanti. Untuk dia orang, lepas tu dia orang pergi ke Mesir, dia orang belajarlah dengan syekh dia orang. Maksudnya cuma satu kali. Ya, 60 jam dia orang akan dapat bertatih memaham kitab Arab. Ya? Dengan betul. Mana kita bagi basic dia seolah-olah ni ABC untuk jadi mufti. Bukan kita ajar dia keluarkan fatwa kat situ, tak. Tapi ajar dia macam mana membaca kitab supaya nanti dia boleh jadi ulama. Ya? Sebab asas dia mesti kuat bahasa Arab dia. Allahu alam. Ada 5 pengumuman. Okey tuan-tuan, tak boleh panjang sangat. Memanglah panjang tu sebab apa? Iklan tak bayar. Kalau bayar mesti cepat. Okey tuan-tuan, kita sambung perkataan ayat yang seterusnya. Okey, sambungan daripada cerita tadi iaitu perkataan wa. Bermakna kalau sambung itu adalah haraf ataf. Apa perkataan selepas dia? Allazina. Isim apa ni tuan-tuan? Isim mausul. Kalau seorang lelaki yang disebut allazi, 2 orang lelaki yang alladzani, ataupun kalau orang lelaki yang alladzina. Dia isim. Bila isim memulakan ayat, dia akan jadi apa tuan-tuan? Mubtada. Dia akan jadi subjek. Subjek mesti bagi depan. Kenapa dia tak bagi depan? Dia mabni. Okey. Alladzina, apa perkataan selepas dia? Kafaru. Fi'il madhi. Kalau huwa bunyi macam mana? Huwa kafara. Dia telah kafir. Huma, hum, ma mana kafaru? Mereka telah kafir. Fi'il madhi. Bila jumpa fi'il, fa'il dia ialah dhamir, iaitu hum kembali kepada allazi. Orang-orang yang mereka itu telah kafir. Apa perkataan selepas dia? Wa. Lepas tu kadzabu. Fi'il apa tuan-tuan? Madhi. Dhamir dia hum. Kalau huwa bunyinya huwa kadzaba. Dia telah mendustakan. Huma, hum kadzabu. Mana apa? Mereka telah mendustakan. Fi'il madhi sifar berapa ni? Sifar 3. Kalau fi'il madhi bunyi macam mana? Fa'ala. Mudhari' yufa'ilu. Semua perkataan yang kita boleh jalankan, ya, kita kuasai. Kalau kita dah tahu, mari kita cuba jalankan 3 kolom. Ya, kalau masdar
Kalau nombor 3 masdar bunyi macam mana? Taf'ilan. Okey, kalau kita jumpa perkataan ini, kita akan bariskan fa'ala, dia akan jadi kadzdzaba, dia telah mendustakan. Fi'il mudhari' akan jadi yuf'ilu, akan jadi yukadzibu. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, dia sedang atau dia akan mendustakan. Kalau masdar taf'ilun akan jadi takdzibun. Apa makna takdzibun? Pendustaan. Okey, cuba terjemah fi'il madhi kadzdzaba. Terjemahkan. Dia telah mendustakan. Fi'il mudhari' yukadzibu. Ya, masdar. Apa makna masdar? Kata terbitan takdzib. Apa makna takdzib? Pendustaan. Okey, cuba tuan-tuan buka muka surat XIV. Tahu anu nampak sangat ustaz tak reti baca. Dialah. XIV muka surat berapa? 14. Hebat. Hebatnya buku ini antaranya ialah kerana yang menaip ni ialah seorang yang tak tahu bahasa Arab. Sebabnya saya ni memang tak boleh duduk depan komputer lama. Setengah jam ya, rasa nak bengkak lah badan belakang ni, tengkuk ni ya. Membaca tak boleh lama, menghafal tak boleh lama. Sebab tu saya buat macam ni je. Tuan-tuan tak ingat, lagi bagus macam saya. Jadi akhirnya kita boleh ingat juga sekiranya kita mengulang sebut. Akhirnya keputusan dia ialah ingat, bukan keputusan menghafal. Keputusan dia ingat. Maknanya kalau tuan-tuan tu susah nak ingat, lebih kurang macam saya je lah ya, tapi kita tetap boleh ingat sekiranya kita ulang-ulang. Okey, cuba tuan-tuan tengok di sini ya. Cuba sebut fi'il madhi, mudhari' dan masdar ya. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Sekali lagi. Okey. Kadzdzaba semula kadzdzaba yukadzibu takdzibun. Sekali lagi. Okey, seterusnya baddala tabdilun. Sekali lagi. Apa makna tabdil? Kalau baddala makna menukarkan, penukaran. Okey, seterusnya basyara tabsyirun. Sekali lagi. Apa makna tabsyir? Menyampaikan berita gembira. Kalau masdar, penyampaian berita gembira. Okey, semula basyara bayyana tabyinun. Sekali lagi. Zayyana tazyinun. Semula. Sabbaha itu cakap Melayu. Tasbihun. Semula. Sabbaha sakhara taskhirun. Semula. Saddaqa. Ma makna tasdiq? Al-imanu at-tasdiq bil qalbi. Iman itu ialah pembenaran. Pembenaran ni mana? Meyakini.
keyakinan dalam hati, membenarkan itu. Okey, seterusnya azzaba. Oh, ta'zibun. Okey, kalau tuan-tuan belajar pondok biasa dia akan bariskan masdar tu bagi atas, tapi bagi atas tidak memberi apa-apa makna. Dia semua isim bagi atas ada 11 sebab, bagi depan ada 6 sebab, bagi bawah ada 2 sebab. Diagram warna apa tu? Purple. Ikut tu je, Okey. Seterusnya allama. Sekali lagi. Apa makna ta'lim? Mengajar jadi pengajaran, ta'lim itu pengajaran. Qaddama. Semula. Apa makna taqdim? Kalau qaddama mendahulukan, kalau takdim pendahuluan ni. Mendahulukan. Tak apalah tuan-tuan, tak dapat saya terjemah tepat. Okey, kadzaba sudah, Seterusnya perkataan nabba'a. Tanbi'un. Sekali lagi. Ma makna nabba'a yunabbi'u tanbi'? Mengkhabarkan, memberitahu. Okey, seterusnya nazzala. Sekali lagi. Makna tanzil, penurunan. Okey, najja. Tanjiun. Biasa yang macam ni dia akan jadikan muannas, tanjiyah. Okey. Seterusnya walla. Inilah tauliyah. Walla yuwalli tauliyah. Apa makna walla? Dia telah melantik. Dia telah walla, dia telah melantik. Ya, boleh? Kalau tauliyah, perlantikan. Okey, bagus. Okey, ini pattern perkataan kadzaba. Semua perkataan ni yang sebenarnya kalau tak ada baris pun tuan-tuan boleh bariskan. Yang tuan-tuan baca tadi ada baris tak? Tak ada. Maknanya boleh masuk kursus 10 hari tu. Maknanya itulah yang sebenarnya baris tu tak adalah susah sekiranya kita dah ingat pattern-pattern perkataan. Ya, pattern perkataan tu yang macam ni lah. Ya. Dia ada dua masalah. Yang itu pattern itu dipanggil sifir, yang orang Arab sebut saraf. Tetapi yang baris hujung, itu persoalan nahwu. Itulah yang purple tadi. Kalau kita nak bariskan Muhammadun bagi depan kan, sebab apa? Mesti tersangkut daripada satu daripada 6 sebab yang baris depan tu. Misal kata kita baca Muhammadan, isim baris atas sebab apa? Ada berapa sebab? Mesti salah satu daripada 11 sebab. Lepas tu kita jumpa pula Muhammadin. Kenapa dia baris bawah? Ada berapa sebab? Dua sebab. Kalau tuan-tuan semak perkataan tu Muhammadun, Muhammadan atau Muhammadin, macam tu, cari-cari tak jumpa pun salah satu daripada 6 sebab, 11 sebab dan 2 sebab. Bermakna dia apa? Dia tidak termasuk kat sini lah. Dia hanya mengikut perkataan sebelumnya. Itu je. Kalau nak dapatkan baris yang betul, saya kata kita baca Al-Quran Muhammadur Rasulullah. Kenapa dia Muhammadun bagi depan? Sebab dia mubtada. Tapi bila kita mengucap Asyhadu anna
Bagi apa tuan-tuan? Bagi atas ya? Betul tuan-tuan mengucap tu? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dar ada tanwin tak? Ada? Ada? Ada tanwin. Sebab apa ada tanwin? Sebab tak ada alif lam lah. Kenapa bunyinya tak ada tanwin? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Idgham. Dia idghamkan tanwin ke dalam ra. Ya? Okey. Ini bukan ayat Quran. Saya kata ini bukan Nabi Muhammad. Akhadtu, apa makna akhadtu? Aku telah mengambil. Al-qalam. Apa makna al-qalam? Pen. Bagi atas sebab apa? Maf'ul bih. Min Muhammad. Cuba bariskan Muhammad. Dalam perkataan yang sama boleh baris atas, bawah, atas dan depan di sini. Ya? Itu je persoalan baris hujung. Tapi tuan-tuan tak perlu sakit kepala dah sangat kat sini ya. Tetapi kalau anak-anak kita tu yang dia nak mendalami ilmu syariah yang perlu pada merujuk kitab-kitab tafsir, hadis, dia sangat perlu kepada ni ya. Sebab perbahasan tafsir Al-Quran mesti didahului oleh persoalan bahasa. Okey tuan-tuan, banyak sangat ruangan iklan. Saya nak bagi tahu sebab benda-benda yang orang kata hebat-hebat sangat tu sebenarnya ada dalam diagram tuan-tuan ada pada diagram kita. Okey, wa kadzabu, apa perkataan selepas dia? Bi ayatina. Untungnya ayat Quran ni sebab dia dah berbaris. Asalnya kalau nak tulis bi ayatina macam mana? Macam tu je. Kalau nak ikut tulisan Rasam Osmani ya, yang ada dalam catatan para sahabat, tak ada baris dan tak ada titik. Titik itu datang kemudian. Sebab itulah lepas tu baru dicipta ba ni nak berapa titik. Satu titik ke atas ke nak ke bawah. Jadi mana mesti disepakati. Oh, kita dah ba mesti dibariskan bawah satu. Ini huruf apa? Ya. Ya titik ke atas ke bawah? Bawah tu berapa? Dua, jangan satu. Satu. Ni huruf apa ni? Ta titik bawah ke atas? Dua ke satu? Ya, tuan-tuan dah pandai lah tak? Ya, dia dah. Ya? Tetapi asal dia macam tu lah. Kalau dia tulis macam tu, macam ni lah. Asalnya tulisan tu macam tu. Itu asalnya. Ni apa ni? Ya, betul? Ayyuha, betul? Ini tak ada titik. Baru ada titik. Ini? Macam tu. Ni huruf apa? Baru titikkan. Ni? Baru dia jadi. Baru titik, belum ada baris lagi. Ya? Tapi ini dah boleh baca belum? Belum pasti. Cuba tuan-tuan baca. Ayyu betul? Ittaqullah. Hahibu. Kenapa? Ittaqu fi'il amar. Ya, fa'il dia antum. Takutlah oleh kamu. Mana maf'ul bih? Sebab tu baris dihukum
Ni macam mana tuan-tuan? Ini yang akan jadi bahaya. Bila agama Islam ni berkembang, dulu masa zaman Islam berkembang di negara Arab tak ada masalah. Tak ada titik, tak ada baris pun boleh baca. Tak nampak pun boleh baca sebab banyak yang menghafal. Tetapi bila Islam ni dah berkembang sampai ke India, sampai ke Rusia, sampai ke Afrika dan Eropah, macam mana nak baca ni? Dalam keadaan Quran yang dah berbaris ni, bagi macam ni pun tuan-tuan tak betul baca tadi tu. Macam mana nak baca ni? Ini apa? Wal, lepas tu? Itu yang akan jadi silap. Ni dia sebenarnya ini adalah lam amar. Wal. Lam dan hendaklah. Ini tanzur. Sebab lamul amar ni termasuk dalam haraf jazam, dia akan mematikan. Inilah jadi berdasarkan kepada ayat Quran itu, ulama buat hukum nahwu. Wal tanzur, dan hendaklah ia melihat. Di sini orang dah mula silap baca dah bila tak ada baris. Bila dah berkembang Al-Quran ni sampai ke negara-negara ajnabi, bukan Arab. Macam mana kita boleh pergi sini tuan-tuan? Ayatina. Okey, bagus. Mereka telah mendustakan akan ayat-ayat kami. Okey, tuan-tuan jumpa mubtada dan dia khabar belum? Belum lagi. Okey, mari kita jalan. Apa dia tuan-tuan? Apa perkataan selepas dia? Okey, bila macam tu saya nak kurung dia. Macam mana tahu mengurung-mengurung ni? Ini ada sedikit pengalaman perlu. Ulaika, saya anggap nak bagi tahu tuan-tuan, dia memulakan ayat. Ni isim apa ni? Isim isyarah, menunjuk itu. Seorang lelaki itu disebut zalika. Diagram warna pink kan? Dua orang lelaki itu zanika ataupun zainika. Orang-orang lelaki itu ulaika. Bermakna saya anggap dia memulakan ayat sebab saya kurung dia. Maka dia akan jadi apa? Mubtada. Okey? Lepas tu tuan-tuan, ulaika ashabu. Mana ashabu? Ahli. Dia mufrad ke jamak? Jamak daripada perkataan sahibun. Sahibu. Kalau dua orang, sahibani, ataupun kalau jamak dia ashab. Ini adalah isim baris depan sebab apa? Dia bagi depan bukan sebab mudhaf. Dia tak ada alif lam dan tanwin sebab dia mudhaf. Dia bagi depan sebab ini mubtada. Maka ni akan jadi khabar. Mubtada sepatutnya bagi apa tuan-tuan? Tak bagi depan sebab apa? Mabni. Maka khabar bagi depan. Dia tidak ada alif lam dan tanwin kerana dia jadi mudhaf. Mana mudhafun ilaih? An-nar. Bagi apa? Sebab apa bagi bawah? Sebab mudhafun ilaih. Habis tuan-tuan, mana dia punya khabar kepada mubtada yang ini? Mana dia? Semua. Semua tu maknanya? Ya, mubtada. Ayat mubtada dan khabar ni kita kumpulkan dia. Dia adalah khabar kepada apa? Alladzina. Sebab khabar boleh dalam bentuk ayat. Seperti mana yang ada dalam diagram kita, warna formula warna biru, iaitu formula nombor 19 menyatakan apa tuan-tuan? Khabar boleh dalam bentuk Muhammadun. Pertama boleh dalam bentuk isim marfu'. Ini khabar. Muhammad ialah seorang rasul. Itu isim marfu'. Okey.
Muhammadun. Dia boleh dalam bentuk apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah maknanya ada apa? Ada fi'il dan fa'il. Muhammadun. Ni misal kata yaqra'u. Dia membaca. Ni fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Fa'il dia siapa? Huwa. Huwa tu siapa? Muhammad. Dia tu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Dia boleh bentuk dalam fi'il dan fa'il. Itu dipanggil jumlah fi'liyah. Dia boleh dalam bentuk apa? 19 ismiyah. Dimulakan dengan isim. Muhammadun. Ini jumlah ismiyah mubtada' khabar. Abuhu. Apa makna abuhu? Bapanya ialah siapa? Abdullah. Ini mubtada' dan ini khabar. Bila mubtada' khabar dipanggil jumlah ismiyah. Okey, tengok formula nombor 19 kata khabar boleh dalam bentuk isim marfu'. Khabar boleh dalam bentuk jumlah fi'liyah iaitu fi'il dan fa'il. Dia boleh dalam bentuk jumlah ismiyah, mubtada' khabar. Cuba tuan-tuan terjemahkan. Muhammadun Rasulun. Ialah seorang Rasul. Muhammadun yaqra'. Muhammad dia sedang membaca. Dia sedang membaca itu adalah khabar. Tapi bukan sebab dia bagi depan. Dia bagi depan sebab dia fi'il mudhari' huwa. Tapi dia punya khabar ialah yaqra'u ni fi'il mudhari' dan fa'ilnya. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan ni. Muhammadun abuhu Abdullah. Mana dia punya khabar? Bukan Abdullah. Kalau macam tu mana Muhammad ialah Abdullah. Bukan Abdullah khabarnya. Ya? Abuhu Abdullah adalah khabar. Dia tak boleh kata abu dia juga dia adalah khabar. Kalau Muhammadun abuhu. Kalau mubtada' khabar apa maknanya? Muhammad ialah bapaknya. Itu bukan yang dimasukkan di sini. Di sini maksudnya Muhammad bapanya ialah Abdullah. Macam tu. Begitu juga macam ni. Cuba tuan-tuan terjemahkan walladzina. Terjemahkan. Okey, sabar tuan-tuan. Tuan-tuan dah mengantuk dah ya. Saya faham. Saya insya-Allah tidur sini. Okey, semula wa alladzina kafaru. Mereka telah kafir. Wa kadzabu ayatina. Itu baru ayat mubtada'. Belum ada apa-apa predikat dia. Maknanya kalau dalam ringkas kata walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina, ringkas perkataan al-kafiruna. Orang-orang kafir itu ada tak khabarnya? Kalau nampak seketul memang tak nampak lah sebab seketul. Tak ada khabar. Okey, ulaika itu kita jadikan subjek. Mereka itu ashabun nar. Adalah ahli neraka. Ini subjek. Mereka itu adalah ahli neraka. Jadi ini subjek predikat lengkap. Tetapi mubtada' ni mana dia punya predikat dia? Ini ayat mubtada' dan khabar. Inilah ayat mubtada' khabar dipanggil jumlah. Jumlah apa? Jumlah mana apa? Ayat ismiyah. Ayat yang dimulakan dengan isim. Boleh dia jadi khabar. Allahu a'lam bis-shawab.
Nak faham senang je kan? Belum lagi. Okey. Belum lagi. Ingat tuan-tuan nak balik dah. Belum. Okey, apa? Hum. Isim ke fi'il? Dia jadi apa? Mubtada semula. Ini ayat baru. Mubtada. Mubtada bagi apa? Bagi depan. Ni kenapa tak bagi depan? Bila jumpa mubtada kena cari khabar. Mana khabarnya? Khaliduna. Khabar bagi apa tuan-tuan? Bagi depan. Apa tanda bagi depan? Kita guna waw. Sebab dia ada dua pilihan. Khaliduna. Lagi satu Khalidina. Khalidina mewakili bagi apa? Atas ataupun bawah. Jadi ini mewakili bagi depan. Kalau kita nak terjemah mubtada khabar, hum khaliduna. Cuba terjemah. Mereka adalah khaliduna, orang-orang yang kekal. Lepas tu baru terjemahkan fiha. Mana fiha? Nya ni apa? Syurga ke neraka? Neraka. Ini sebab an-nar. An-nar ni muannas, maka ni mereka ni siapa ni? Orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang kekal di dalamnya. Bahaya juga belajar malam-malam ni. Yang syurga jadi neraka, neraka jadi syurga. Hawu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.